Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi lagi setakat ni. Okey. Kita tengok. Okey. Hari ni kita akan belajar bab 5 ikatan kimia yang merangkumi 3 kalau sempat lah hari ni. Cover 3 asas pembentukan sebatian, ion dan kovalen. Okey, cikgu mana masuk dah? Okey, standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh menerangkan asas pembentukan sebatian, menjelaskan dengan contoh pembentukan ikatan ion, pembentukan ikatan kovalen, dan terakhir membandingkan ikatan ion dan juga kovalen. Kalau ada buku teks, bolehlah buka muka surat 110. Okey, kita tengok video dululah. Sebagai salah satu punca kepada pelbagai jenis masalah kesihatan, garam sering dikenali sebagai Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Alright. salah satu punca kepada pelbagai jenis masalah kesihatan. Walaupun ramai yang menyedari hakikat ini, namun kita tidak dapat elak dari menggunakan garam sebagai penambah rasa di dalam makanan harian. Garam bersifat asid dan satu-satunya jenis batu yang boleh dimakan oleh manusia. Dalam kaedah sains, garam putih dikenali sebagai sodium klorida. Garam putih yang kita amalkan setiap hari berasal dari lautan. Namun ianya telah diproses secara keterlaluan sehingga semua kandungan mineralnya telah hilang. Ada yang menyatakan bahawa warna putih pada garam diperolehi setelah ia melalui proses pelunturan. Maka yang tinggal hanyalah kompaun sodium dan klorida yang menjadi punca kepada masalah kesihatan. Menyedari hakikat masalah kesihatan yang semakin membelenggu masyarakat kita, Anugerah memperkenalkan alternatif terbaik untuk menggantikan garam biasa, iaitu garam buluh Anugerah. Ramai yang tidak mengetahui bahawa garam buluh sememangnya merupakan garam amalan masyarakat Korea dan Jepun setelah sekian lama. Proses pembuatan garam buluh Anugerah merupakan proses yang rumit bagi mengekalkan kualiti tinggi garam tersebut. Langkah pertama membabitkan pengambilan garam air laut yang diperolehi dari Korea yang kaya dengan kandungan mineral. Garam ini kemudiannya dikeringkan secara semula jadi oleh matahari sehingga menghasilkan garam kristal. Setelah itu, garam semula jadi ini dimasukkan ke dalam buluh yang berusia 3 tahun dan ditutup dengan tanah liat. Seterusnya, buluh-buluh tersebut dibakar dengan kayu dari pokok pine sehingga ketulan garam buluh terbentuk. Proses ini diulangi sebanyak 9 kali. Kaedah ini menyebabkan garam ini lebur seperti lava dan membolehkan ia menyerap mineral-mineral yang terkandung di dalam buluh. Kaedah pembakaran ini berjaya membuatkan garam biasa bertukar daripada sifat asid kepada sifat alkali. Malah yang paling penting, garam buluh Anugerah mengandung mineral penting seperti kalsium, magnesium, kalium yang diperlukan oleh badan kita. Garam biasa mempunyai sifat asid pada kadar pH 5, manakala garam buluh Anugerah mempunyai ukuran pH antara 9 hingga 11. Ini membuktikan garam buluh Anugerah bersifat alkali yang membantu mengimbangi serta menetralkan paras asid dalam badan. Garam buluh Anugerah bukan hanya boleh dicampurkan di dalam masakan, malah boleh diminum atau dimakan begitu sahaja. Dapatkan garam buluh Anugerah dengan hanya berharga RM48 sebotol dari pengedar Anugerah dan toko-toko kecantikan berhampiran anda. Atau hubungi 019-222-7006. Garam buluh Anugerah, secubit setiap hari untuk merasai perbezaan dalam diri anda.
Okey. Alright. Okey. Cikgu nak tanya, apakah perkaitan video dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Ada siapa-siapa boleh respon? Okey. Kalau tak ada siapa respon, cikgu panggil nama. Gapo awak nampak dalam video tadi ataupun gapo awak boleh royak tentang video dan juga tajuk pembelajaran kita. Siapa-siapa boleh royak? Okey, Atikah lah. Atikah dah. Ada. Gapo perkaitan video dengan tajuk pembelajaran hari ni? Gapo awak nampak tadi? Garis. Okey. Aram, lagi? Awak lain? Mana Faris? Faris ada? Ada. Gapo Faris nampak tadi? Dia cerita pasal pembentuk kesempatan pada negara itu. Okey, betul. Semua betul. Okey. Persoalan utama dia, bagaimanakah unsur bergabung untuk menghasilkan sebatian? Kita proceed pada yang pertama. Okey, natrium kalau campur dengan klorin, dia akan menghasilkan apa? Siapa-siapa boleh respon, bolehlah. Amirah? Pepejah putih. Pepejah putih ataupun orang lain? Orang lain nak bantu? Amirah tu dah betul. Tapi orang lain? Garam biasa. Okey, betul. Garam. Okey, seterusnya natrium campur dengan neon akan menghasilkan apa? Siapa lagi cikgu tak sebut Elma baru masuk tadi. Elma ready dah ke Elma tu? Saya ready tapi olah saya baru masuk kayak jadi macam terlepas gitu. Awak terlepas video tadi lah. Olah. Mau jawab pun. Nak jawab pun tak apa. Jawab ya gapo-gapo pun. Untuk natrium campur dengan neon ni menghasilkan gapo? Ikut awak nak gapo? Saya betul Yalah. belakang. Gapo? Yalah kau jawab berapa pun. Aku jawab. Bodoh. Orang lain? Orang lain ada nak betul Elma ke? Siapa lagi Ain. Ain tu mana tu? Apa Itu cikgu? Ain ni. Natrium campur dengan neon jadi apa?
Budu je kau. Aing tak tahu. Okey, kalau tak tahu, benarnya tak ada gapo pun jadi. Antara dua-dua. So maknanya kalau nak react dua-dua ni pun memang tak ada gapo. Sebabnya ada penerangnya. Kejap lagi. Okey, masuk pada 5.1, asas pembentukan sebatian dalam buku teks awak 110. Okey, sebatian ni terbentuk apabila dua atau lebih unsur bergabung. Maknanya tadi kalau tengok dekat natrium dengan klorin akan membentuk pepejah putih ataupun garam lah, NaCl macam kita tahu. Contoh kalau kehidupan kita ni pun kita boleh tengok juga. Macam nak minum air bandung. Air bandung marinya daripada sirap dengan susu. So maknanya terbentuknya sebatian. Kalau tak ada dua tu dia tak jadilah sebatian. Sebatian tu pun mari daripada dua benda atau lebih unsur. Kejap lagi banyak lagi awak akan jumpa unsur-unsur yang boleh menjadi sebati. Aika baru masuk. Aika okey kau? Aika Kimi. Entar bateri saya nak mati. Okey. Aika okey kau tu? Tengah jual duit lagi kau? Okey. Okey, contoh tadi natrium lah. Campur dengan gas klorin menghasilkan pepejah putih. Okay. Jadi mengapa apabila natrium dipanaskan dengan gas neon tak ada sebatian pun terbentuk? Macam awak tengok tadi. Ada siapa-siapa boleh royak kau? Untuk pengetahuan, untuk yang ni, Cikgu Manah pun ada terreda sebab apa? Kalau pasal neon ni, dia tak akan react gapo dengan benda hak akan campur dengan dia. Minggu lepas. Siapa-siapa ingat boleh dah royak? Faiz ada kah? Kau Faiz terleft. Okey. Kita proceed lah. Okey, neon ni adalah unsur daripada kumpulan 18. Di mana kita tahu unsur kumpulan 18 ni wujud sebagai gas monoatom. Sorry dia. Dan tidak reaktif secara kimia kerana atom daripada kumpulan 18 ni telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Yang ni kalau awak nak ingat, kalau untuk kumpulan 18, boleh ringkaskan dia dengan SeOYS. Susunan elektron oktet yang stabil. Sebab benda ni awak akan ingat sampai bila-bila. Betul. So maknanya nak berkaitan dengan hak tadi, untuk neon tu, sebab apa dia tak react dengan mana-mana unsur, dia adalah benda yang
dah stabil. So maknanya kalau orang lain macam tadi, kita nampak orang lain ni dia kongsi elektron, dia pindah elektron. Tapi neon ni memang dia dah stabil. Dia tak akan bagi ke siapa sebabnya dia ni deku. Macam Cikgu Manah royak minggu lepas. Inilah daripada kumpulan 18. Okey, atom unsur lain bagi mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil ni, dia perlu terima ataupun lepas. Dari kata lain, pemindahan dan perkongsian elektron dengan atom yang lain. Maknanya kumpulan selain daripada kumpulan 18 lah. Ikatan kimia yang terbentuk apabila berlaku pemindahan elektron atau perkongsian elektron. Ikatan kimia hanya melibatkan elektron valens sahaja. Jadi ada dua jenis ikatan kimia, iaitu yang pertama ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Okey. Pemindahan elektron ni melibatkan atom logam. Daripada elektron valens 1, 2 atau 3 akan mendema elektron valens. Seterusnya bukan logam pula, dia akan menerima elektron. Sebaliknya lah. Bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Nak stabil jadi macam grup 18 tu, dia perlu terima ataupun dia perlu menderma. Okey, perkongsian elektron ni melibatkan 2 atau lebih atom bukan logam. Yang melibatkan elektron valens lah, 4, 5 dan 6 dan 7 tu akan menyumbang elektron valensnya untuk berkongsi. Ia juga bagi mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, untuk pemindahan elektron ni pula, bagi atom unsur logam, contoh daripada kumpulan mana awak belajar sebelum ni, kumpulan 1 sampai kumpulan 14 rasanya. Dia adalah mendema elektron valens. Bagi atom bukan logam pula, dia menerima elektron. Sebabnya dia akan refer balik dengan yang ni. Dia akan menyumbang elektron valens untuk berkongsi. Okey, bagi perkongsian elektron pula, 2 atau lebih atom bukan logam dan ianya berkongsi elektron. Okey, kita masuk kepada 5.2, ikatan ion. Ikatan ion ni terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. Kalau tengok dekat gambar tu ada garam NaCl, berwarna putih tadi, dengan kulit kerang kalsium karbonat. Okey, pembentukan ion ni daripada, maksud ion ni sebenar, ion ialah zarah dengan cas positif dan cas negatif. So maknanya dia tak ada neutral lah. Kalau kita tahu banyak yang cas positif ni ada positif 2, positif 3 dan juga positif 1. Okey, untuk cas negatif ni samalah, negatif 2 dengan negatif 1. Dan akan membentuk atom neutral. Okey. Okey, kalau bagi cation, contoh dia Na, natrium, dia akan menderma elektron. So kalau anion tu, NaCl, dia akan menerima elektron. So dia akan membentuk satu sebatian yang dinamakan NaCl ataupun garam tu lah. Okey. Kat situ pun ada nampak dah. Contoh dia. Nampak dah gerak? Sekali lagi dia menderma elektron. Okey.
Okey, untuk setengah persamaan bagi pembentukan ion ni. Untuk natrium, kalau tengok dekat sini dia 2.8.1 iaitu atom natrium, dia akan menderma satu elektron dan menghasilkan Na plus campur dengan elektron. So kalau ikut dekat paper exam ke gapo, awak kena tulis gini. Nampak tak cursor ni? Okey. So plus ni duduk luar. Ni sebagai ion. Yang ini ialah unsur. So yang ni dah bercas positif. Ion yang bercas positif lah. Ion natrium. Okey, untuk klorin pula 2.8.7. Sebab kepala 17 kan. Klorin ni 17. So tengok dekat sini pun electron valence pun ada 2.8.7. So dia menerima elektron. Dia menerima elektron. Maknanya kalau untuk setengah persamaan dia ni, dia Cl tambah E. Cuma dia balik yang ni, yang menerima elektron ni, dia duduk depan, positif. Yang ni, duduk alik belakang. Dia menderma. Kiranya dia ketolak tepi lah. Okey, untuk klorin tambah dengan elektron ni, dia akan menghasilkan ion klorida. 2.8.8. Kalau sendiri nak ingat, kalau belik sikit lidah, ion klorin pun boleh. Tapi sepatutnya ion klorida lah. Cara penulisan dia gini. Dia akan menerima satu elektron. Yang ini menderma satu elektron. Dan menghasilkan NaCl lah kalau tengok lebih jauh. Alright. Okey. Untuk ikatan ion ni terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam. Betul lah. Natrium, logam. Klorin, bukan logam. Atau logam menderma elektron valensnya untuk membentuk ion positif yang dipanggil sebagai cation. Dan manakala atom bukan logam menerima elektron untuk membentuk ion negatif, anion. Senang kalau nak ingat, kalau cation, T positif, N negatif. Itu je cara nak ingat sampai bila. Okey, tengok dekat reaction ni. Atom natrium tambah dengan atom klorin. Dia bagi satu elektron. Jadinya, dia akan jadi 2.8 je. Untuk ion natrium ni. Untuk ion klorida, dia akan bagi, dia akan dapat satu elektron. Nampak tak dekat sini? Perbezaan warna dia ni. Nampak tak? Ada siapa-siapa boleh respon? Boleh nampak tak beza dia? Nampak. Setakat ni awak faham? Okey. Tak faham tak apa. Okey, daripada hak luar ni, dia bagi sini. Saya ulang balik. Yang ni, dia bagi ke sini. Dia menerima. Yang ini menderma. Dan menghasilkan ion natrium yang daya elektrostatik yang kuat lah. Dia dapat dihasilkan. So dekat situ pun boleh jadi 2.8.8 lah sekali. Okey. Ion positif dan ion negatif ni tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat lah. So memang dia membentuk satu sebatian yang baiklah dan kuat sebabnya adanya daya elektrostatik yang kuat tu. Daya tarikan antara ion yang berlawanan cas dikenali sebagai ikatan ion. Okay, kita tengok video lagi. Ni tak ada video. Entah. Tak ada video lah tu. Okay. Kita masuk kepada
pembentukan ikatan ion dalam natrium fluorida lah. Tadi kita tengok NaCl. Jadi yang ni NaF pula. Okey, fluorida ni pun daripada kumpulan 17. Dia ada 2.7. Okey, so dekat situ ada atom natrium 2.8.1 dan juga atom fluorine 2.7. Okey, kalau tengok dekat situ memang nampaklah hok mana perlu mendema, hok mana perlu menerima elektron. Okey, susunan elektron atom 2.81 dan atom natrium ni menderma satu elektron valence untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil dengan membentuk ion natrium Na+. Okey, bagi elektron fluorine pula ialah 2.7. Atom fluorine ni menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Yang membentuk ion fluorida F-. Nampak gambar ilustrasi tu? Daripada atom natrium tu, dia bagi satu elektron ke atom fluorine. Maknanya dia akan jadi gini lah. 2.8, 2.8. So, memang dia akan jadi stabil lah kedua-dua ni. Ion natrium, Na+, dan ion fluorida yang berlawanan cas tertarik antara satu sama lain oleh daya elektrostatik yang kuat dan membentuk sebatian natrium fluorida dengan formula NaF. Sebabnya 1, 1. Bercas positif 1 dan bercas negatif 1 bagi dua-dua atom ni lah. Okey, ikatan yang terbentuk ni dinamakan sebagai ikatan ion. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, semua boleh faham dah ke tadi setakat ni? Ada metod pengulangan ke kalau hok mana tak faham bolehlah tanya hok mana tak faham. Setakat ni faham ke? Faham. Okey. Aika ada ke tu? Ada cikgu. Aika faham? Alhamdulillah faham. Aika duk nego ke tu? Ada sini cikgu. Mana? Duk kebun. Oh, duk kebun. Kuatlah yang kebun dia. Oh, kuat pada rumah cikgu. Mantap. Alright, orang lain faham ke? Ada apa-apa soalan? Ada. Okey, alhamdulillah. Jadi kita masuk kepada 5.3 ikatan kovalen. Ikatan kovalen ni terbentuk apabila atom-atom bukan logam berkongsi elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil lah. Contoh dia Cl2 gas klorin, H2O air dan O2 oksigen. Okey, ni atom-atom bukan logam daripada unsur kumpulan 15 sampai 17, karbon dan silikon dari kumpulan 14. Sebabnya dia separa logam Kalau ingat balik silikon tu. Dan juga hidrogen. Gas hidrogen. Okey, kalau ikut periodic table ni, hidrogen yang mempunyai proton number 1 sahaja. Atomic mass relative dia 1.0 dan juga simbol dia H. Kedudukan dia berada di atas sini. So kalau awak tengok dekat periodic table ni, metal berwarna hijau, ni semua warna hijau. Semi metal warna biru ni dan juga warna kuning ni bukan metal.
Okey, jenis ikatan kovalen ni. Yang pertama, ikatan tunggal. Ikatan hash ke hash. Aduh, apa gitu tu? Okey, boleh muka surat 114. Yang kedua iaitu ikatan ganda 2. Yang ketiga, ikatan ganda 3. Okey, kalau tak nampak, sekejap cikgu edit balik. Tu. Ada double bond. Ganda 2 maksud ego. Biasa panggil double bond ke. Ni hash ke hash. Satu ikatan tunggal. Yang ni ikatan ganda 3. Ada 3. Dan ada juga sebab dia lah. Sebab apa ada 2 bond, ada 3 bond ni. Ada sebab dia nanti. Okey, untuk ikatan tunggal, dia terbentuk apabila 2 atom berkongsi sepasang elektron. Yang ini contoh dia, atom klorin. Okey. Boleh nampak dekat situ, dia akan jadi ikatan tunggal. Okey, itu hasil dia 2.8.8 ke 22 elektron pula, atom. Okey, untuk ikatan tunggal ni juga terbentuk apabila 2 atom berkongsi sepasang elektron. Kalau tadi awak tengok tu struktur yang nampak macam biasa-biasa awak belajar sebenarnya. Yang ini ialah struktur Lewis. Okey. Itulah lagilah nampak jelas. Tak ada bulat tu. Yang ni boleh masuk ke terus lah. Untuk bentuknya satu pasal elektron. Satu atom gabung. Maksud cikgu maaf. Okey, yang ni CL. Kalau ikatan tunggal tadi, satu saja. Inilah nampak lagi jelas. Dia menghasilkan gas klorin. Okey, untuk ikatan ganda 2, terbentuk apabila 2 atom berkongsi 2 pasang elektron. Okey. Ini cara dia jadi. Okey, dia terikatnya dekat sini. Dan bentuk 2.8. Ada 2 atom ni. Okey, ni struktur Lewis. Okey, boleh digabung. Dia duduk rapat gitu. Ni sekadar gambar awak nampak 2D lah. Kalau 3D memang dia akan rapat. Yang terakhir, ikatan ganda 2. O, double bond O. Menghasilkan gas oksigen. Okey, yang terakhir, ikatan ganda 3 terbentuk apabila 2 atom berkongsi 3 pasang elektron. Okey, kalau dekat sini boleh nampak lah. Ada 3. So, maknanya dia nak react. Dia jadi 2.5 asalnya. Jadi, gabung 2.8. Untuk mencapai elektron oktet yang stabil. Okey, ini untuk struktur Lewis. Gabung. Yang terakhir, ni ikatan ganda 3. Secara rumus saya dia lah ni. Jadi, nitrogen. Okey. Kita masuk ke yang terakhir. Bagi perbandingan ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Alright. Yang pertama ialah melibatkan elektron valen sahaja antara dua-dua ni, ikatan ion dan juga kovalen ni.
Seterusnya, atom mencapai susunan elektron, duplet atau oktet yang stabil. COS, macam cikgu royak tadi. Okey, seterusnya, ikatan ion ni, dia hanya melibatkan pemindahan elektron dan membentuk ion positif dan ion negatif. Terakhir, antara atom logam dengan bukan logam. Okey, bagi ikatan kovalen pula, dia melibatkan perkongsian elektron. Dia membentuk molekul dan hanya diaid kepada antara atom bukan logam. Okey. Setakat ni semua boleh faham ke? Kita ada masa dalam 9 minit lagi. Sebelum saya bagi ke cikgu Mana untuk buat rumus saya. Untuk tugas saya ni kita akan buat kelas hari Selasa nanti. Boleh baca dululah, screenshot dulu. Cari saya maklumat. Nanti saya bagi link ni dekat grup ataupun dekat chat box je lagi lah. Ada siapa-siapa ada soalan ke? Ingat. Satu lagi, hari Selasa nanti kita ada pop quiz. Saya akan bagi dalam 10 soalan je lah untuk awak buat. Tapi sebelum tu, make sure prepare lah awal-awal daripada kelas untuk sedia dengan quiz nanti. Sebagai tugas saya di rumah, dalam masa esok dengan lusa ni, boleh nyatakan nombor satu dengan nombor dua ni. Okey, ada siapa ada soalan ke? Dekat ni semua faham dan jelas Faham. Okey. Nanti copy dulu link tu. Buka je slow-slow. Kalau awak duduk rumah nak buka, lepas tu nak buat, tugas saya tu bolehlah. Masa free kat. Okey, kalau tak ada apa saya serah kepada Cikgu Manah untuk buat rumus saya kelas hari ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Afzan. Okey, baik hari ni pelajar dah masuk bab 5 dan macam biasalah kalau dah masuk bab 5 tu saya nak pelajar boleh kaitkan dengan apa yang pelajar dah belajar lah. Okey. So yang Cikgu Afzan bagi tahu tadi semua dah merangkumi balik. Okey, cuma saya nampak dari segi pelajar sendirilah. Pelajar mudah lupa apa yang telah dipelajar lah. Okey, jadi rumusan saya ni bukan apa, cuma sekadar nak ingatkan balik apa yang awak dah belajar je sebenarnya. Itu saja sebab semua telah disampaikan oleh Cikgu Afzan dengan lengkap tadilah untuk bahagian 5.1, 5.2 dan 5.3. Okey, baik sebagai contohlah okey, saya cuba simpulkan macam ni Okey, saya share. Mana ni?
Okey, baik. So macam sebelum ni pelajar dah belajar bab 3. Okey, bab 3 pelajar belajar bab 3, bab 4. Okey, cuba pelajar ingat balik. Masa bab 3 okey. Masa bab 3 pelajar belajar macam mana nak buat formula bagi, okey saya ambil contoh yang mudah lah. Contoh yang telah dipaparkan oleh Cikgu Hafzan tadi, iaitu natrium klorida kan. Garam natrium klorida garam natrium klorida. Okey. So garam natrium klorida ni masa dalam bab 3, okey. Kalau pelajar nak tulis formula dia, pelajar kena ingat dia punya formula ion, iaitu natrium Na positif dan Cl negatif. Kan? So daripada teknik yang awak belajar dalam bab 3, kita silangkan simbol ni. Charge ni kita akan dapat NaCl. Okey, so ini dalam bab 3 awak belajar. Ingat balik. Okey, saya nak kaitkan dengan apa yang awak baru belajar hari ni. Okey, untuk bab 4 kan, lagi sekali kalau awak masih ingat, salah satu yang apa benda yang awak belajar adalah berkaitan dengan tindak balas kumpulan 1 dengan gas klorin kan. Kumpulan 1, kalau awak masih ingat lagi, kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan, pertama dengan air, dengan oksigen, gas oksigen, dan yang kedua gas klorin kan. Okey, so saya nak ambil yang ni. Cuba ingat balik. Kumpulan 1 yang terdiri daripada lithium, kalium, natrium kan. Lithium, natrium, kalium. Okey, saya ambil contoh natrium lah. Okey, natrium bertindak balas dengan gas klorin. Okey, gas klorin mesti unsur dui atom lah, Cl2. Okey, menghasilkan, ingat bila kita nak buat formula dia, kita ingat balik yang bab 3 tu kan. Ini bab 4 awak belajar. Kan, kumpulan 1. So awak tak akan ikutkan Cl2 kat sini, tapi awak ikut asal usul macam mana NaCl tu dibentuk. Okey, iaitu formula dia Na positif dengan Cl negatif jadi NaCl. Dan daripada sinilah awak baru seimbangkan Okey, baik. Sekarang saya pernah selalu bagi tahu pelajar bahawa okey, dalam bab 3 awak belajar teknik nak buat formula dia. Tapi dalam bab 5 awak akan belajar macam mana bentuk sebenar ataupun bagaimana mereka bergabung sebenar. Okey, so dalam bahagian 5.1 tadi, Cikgu Hafzan dah cerita, okey, mereka mesti bergabung bertujuan untuk apa? Untuk ini tujuan utama dia lah, untuk mencapai kestabilan lah. Okey. Sebab hanya kumpulan 18 saja yang sudah stabil dan tak perlu bergabung ataupun membentuk sebatian. Kalau unsur lain mesti bergabung ataupun membentuk ikatan untuk mencapai kestabilan. So sekarang ni untuk mencapai kestabilan ni dia boleh bentuk ikatan dengan cara dua, iaitu pemindahan elektron, dan juga yang kedua ialah perkongsian. Okey. So ingat balik, perpindahan elektron tu bermaksud kita pindah, ada yang derma dan ada yang terima. Okey. Dan inilah yang akan membentuk ikatan ion tadi. Okey. Dan perkongsian ni yang membentuk, yang dia berkongsi itu membentuk ikatan kovalen. Okey, baik. So saya nak sentuh, sebab dalam buku teks tak detail jadi saya nak detailkan sedikit. Okey, sebagai contoh lah. Kalau dalam bab 3 awak belajar formula NaCl lah kan, NaCl. Okey, bagaimana dengan formula magnesium klorida? Magnesium klorida Mg2 positif dengan Cl negatif. So dia akan jadi formula dia MgCl2. Okey, ini dalam bab 3. Okey, dalam bab 5 kita nak belajar bukan saja formula, kita nak lukis. Okey, ada dekat latihan dalam buku teks tu dia tanya formula bagi aluminium kan. So awak kena mahir betul-betul sebab soalan ni selalu ditanya iaitu lukiskan susunan elektron apabila natrium dengan klorin bergabung. So dalam kes ni yang ada dalam buku teks mudah saja lah. Natrium, okey, susunan dia ialah 2
dia 13. Klorin natrium 23, 11. 11 281 281 1, okey, campur dengan klorin. Klorin 17 kan? 28, okey, yang petala kedua ni saya tak lukis. Cuba awak tengok petala ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? So 28, 17. Okey, 287. Okey, yang ni 281. Cuba awak tengok, nampak tak? Ini lebih satu, yang ni akan didermakan ke sini. Okey, yang ditunjukkan tadi. Okey, yang ni dah ada yang ditunjukkan oleh Cikgu Afsan tadi dah. Okey, dan apabila dia didermakan, okey, bila dia diderma, cuba awak tengok. Dia akan jadi stabil. Daripada 281, dia akan jadi 28. So, awak tulis Na 28. Okey, 28 Yang luar ni ada 8. Tapi, jangan lupa dia mesti ada ni, simbol positif kat sini. Baru dapat markah. Dan yang ni pula, okey, daripada klorin, dia 287 kan? Dia akan jadi stabil. Fikir dia jadi stabil. So, 288. So, 2 klorin 288. So, dia akan jadi negatif. Okey, kalau awak tak lukis yang ni pun tak apa dalam peperiksaan, tak lukis yang ni pun tak apa. Yang penting yang ni wajib lukis. Okey, bagaimana dapat markah? Pertama, petala betul dan charge di luar ni betul. Okey, pastikan awak tulislah nukleus dia tu Na dengan Cl tu. Ada soalan kalau pelajar buat gini pun boleh diterima. Okey, buat bulat nukleus dia kan. Tapi untuk jawapan yang lebih baik, awak tulis Na. So, maksud saya kat sini, yang ni boleh. Okey, so bagaimana dengan MgCl2? Kalau dulu awak tengok formula dia ada 1 Mg, ada Cl2. So, kalau saya suruh awak lukis macam mana? So, idea dia daripada bab 3 tu. Maknanya kalau awak nak lukis, awak kena ada 1 Mg. Okey, Mg jisim dia 24, maknanya proton dia 12, elektron dia 12. So, dia mempunyai susunan 282. 282. Okey, ingat 282. So, dia lebih 2 kan? Tak stabil. So, macam mana dia nak stabil? Dia kena buang 2 ni. So, kalaulah awak tidak balaskan dengan 1 klorin. Klorin, formula dia 287. Okey, 287. Okey, awak bayangkan saya tulis yang luar saja, senang. Nak cepat. So, kalau saya buat 287, kan? Kalau saya ambil yang ni, pindah ke sini. Okey, yang ni jadi 288 kan? Klorin akan jadi 288. Tapi, magnesium masih lagi ada lebih 1 kan ni. Nampak ni, ada lagi lebih 1. Sebab itulah dalam kes ni, bila magnesium bertindak balas dengan klorin, sebenarnya apa yang berlaku ialah dia bertindak balas dengan 2 molekul klorin. Iaitu macam ni. Yang ni tak ada dalam buku teks. Dia terlampau ringkas buku teks sekarang. 2, 8, 7. Okey, saya tulis yang luar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1 akan pergi sini. Yang ni pun akan pergi sini. Nampak tak? Nampak? Dia lebih 2. 1 bagi kat klorin pertama, yang kedua bagi klorin yang kedua. So, apa yang berlaku sebenarnya ialah macam ni. Mg ni dia kahwin 2. Okey. 2. Okey. Dia akan jadi stabil kan. Kalau Mg stabil macam mana? 28 saja kan. Okey. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 28. Okey, berapa dia derma tadi? Dia derma 2, dapat 2 pahala lah kan. 2 pahala. So, klorin nak tulis atas bawah kiri kanan tak apa, saya dah confirmkan dah. Tak kisah, tak semestinya sebelah kiri sebelah kanan, tak semestinya. Kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Cl. Okey, kalau dia stabil asal dia 287 kan, dia akan jadi 288. 288. Okey. Ya. Cikgu. Ya. Tak ikut yang jelas CL tu. Kenapa Cl ada 2? Okey. Asas dia, saya ulang balik Asas dia adalah daripada
Bab 3. Masa dalam bab 3, saya nak suruh awak gabungkan magnesium dengan klorin. Awak tengok charge betul tak? Tak. Kita hanya belajar teknik saja. Silangkan awak akan dapat Mg ada 1, Cl ada 2. So formula dia adalah MgCl2. Jadi sekarang ni baru awak tahu bila magnesium dengan klorin bergabung memang ada 1 Mg dan ada 2 klorin. Ada 2 klorin dan ada 1 Mg. So buktinya kat mana? Buktinya kat sini. Buktinya kat sini di mana formula bagi susunan elektron bagi magnesium 282. Semua orang kena tahulah. Jisim magnesium 24. Elektron dia ada sama dengan proton. Elektron dia ada 12. Maknanya 12, 2, 8, 2. So berapa dia lebih? 2 kan tak? So bila 2, dia kena derma dua-dua ni kepada yang menerima dia. So dalam kes ni penerima dia klorin. Tak semestinya klorin. Sekarang ni saya nak gabungkan magnesium dengan klorin tak? Jadi dia akan derma kepada klorin. Jadi kalau awak hanya ada 1 klorin, klorin formula dia 287. Tak? Dia tak cukup berapa? Hak tanya tadi. Dia tak cukup berapa klorin ni? Untuk capai kestabilan susunan oktet. 2. Klorin tak cukup berapa nak capai kestabilan? Tengok, 287. Berapa tak cukup tu? 1. 1 je. So, magnesium ada 2. Jadi kalau magnesium serah kepada dia 1, okey, dia capai kestabilan. Tapi bagaimana dengan magnesium? Faham tak maksud saya? Magnesium ada 2 lebih duit. 2 rial lebih. Klorin nak seria je. Betul tak? So kalau klorin nak seria je, magnesium bagi seria, lebih lagi seria. Contohnya macam tu lah. Okey, baik. So sekarang ni, kena ada 2 klorin sebenarnya. So itulah yang membuktikan formula yang awak belajar itu, magnesium klorida tu, ada 1 magnesium, ada klorin 2. Ini bukti dia. Di mana 2 elektron ni akan dipindahkan kepada klorin. Untuk membentuk magnesium 2 positif, klorin akan jadi macam ni. Nah gini. So dia, magnesium ni dia kahwin 2. Hak ni tak tulis tak apa. Okay, hak ni tak tulis tak apa. Tapi hak ni wajib lukis. Kalau dia suruh lukis. Okay, boleh? Sebagai satu contoh lagi lah. Sebab dalam buku teks dia tunjuk satu-satu. Itu yang masalah tu. Okay, contoh. Siapa ingat formula aluminium oksida? Siapa boleh ingat formula aluminium oksida? Tolong saya. Aluminium oksida. Siapa boleh ingat formula aluminium oksida? Tolong saya. Al 3 positif, oksida 2 negatif. Siapa boleh bagi tahu saya formula dia? Atikah kan senyap ni Atikah ni. Kalau jawab sama. Al2 O3 ke? Al2O3. So itu yang awak belajar dalam bab mana ni? Dalam bab 3. So dalam bab 5, awak dijelaskan lagi bahawa bila aluminium bergabung dengan oksigen, mesti ada 2 aluminium, mesti ada 3 oksigen. Buktinya macam ni. Okey, aluminium 27, susunan elektron dia 283. Okey, 2 Al 28. Okey, saya lukis comel sikit ni. 283. Hak dalam tu saya tak buat elektron dia. 1, 2, 3. Okey. Sebab sini dia kata ada 2, saya pun buat soal lagi. Al 2, 8, 3. So 2, 3. So kalau awak tengok, sini 283. Okey kelas, untuk pengetahuan awak, maksimum boleh didermakan hanya 3 Ingat maksimum yang boleh didermakan oleh atom logam. Logam, penderma mesti logam penderma mesti logam dan paling maksimum boleh didermakan hanya 3. So itu awak kena ingat Baik, sekarang ni 3 electrovalence. So sekarang ni dia lebih 3 ni. Hak ni lebih 3, hak ni pun lebih 3. Saya nak bagi stabil, saya kena buai 3 ni. Okey, cuba awak ambil 1 O. O kan formula dia jisim dia 16, susunan elektron dia 8, 2, 6. Oksigen 2, 6. 1, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, kelas. Ni 26 dah. Cuba awak tengok. Saya ambil ni satu, V sini. Saya guna warna lain lah. Nampak? Ambil hal ni pula, V sini. V kepada oksigen lah. Aluminium bagi kepada oksigen. Okey, sekarang oksigen dah stabil. Daripada 26 jadi 28. Betul tak? Hak asal hak biru ni, so 2, 3, 4, 5 ni. Electrovalence dia, electrovalence tu maksud dia elektron yang berada di petala paling luar. Kalau awak tengok asal ada ni, sekarang dah dapat 2. Okey, dia stabil. Tapi bagaimana dengan aluminium? Dia lebih 3 tapi dia baru derma 2. Ni ada soal lagi ni. Macam mana? Tak boleh kan? Sebab itulah dia kena ada 2 O. Di mana O yang satu lagi 2 ni juga formula dia 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey, perhati betul-betul. Okey, dia kena ada O ni kena ada 3. O ni kena ada 3 dah. Ni, nampak ni. 2, O 3. So 2, 3, 4, 5 ni. Okey, sekarang cuba awak perhati dah. Saya pindah dah tadi. Hak ni pergi sini 1. Hak ni pergi sini 2. Okey, hak ni settle, stabil. Lebih so ni tak? Hak ni pergi sini. Okey. Baru 7. Ambil hak ni pula. Pergi sini. Okey, cukup 8. Beres. Okey, hak ni ada 2 lagi. Hak ni akan pergi sini. Dan hak ni akan pergi sini. Nampak tak? Maknanya aluminium akan stabil, oksigen pun akan stabil. Jadi akhirnya awak akan dapat macam ni. Aluminium ni, Al ni, ia ada 2. Al ada 2 kan? Daripada 2 lapis 3, ia akan jadi 2 lapis dah. 2 lapis. So 2, 3, 4, 5 ni. Lapis. Hak ni pun sama juga. Okey, so awak buat gini. Dia ada 2 petala dah. Tadi ada 3 petala. Sekarang dah ada 2 petala dah. So aluminium dia derma berapa? Dia derma 3 kan? 3 ni. Walaupun kepada orang yang berbeza, dia derma 3. So 3 pahala. 3 pahala. Dan oksigen pula daripada 2 ni, dia terima 2 jadi 2 lapis tak? Oksigen jadi 2 lapis. So oksigen, awak buatlah mana-mana pun. Yang penting awak kena buat 2 lapis. Betul. So 2, 3, 4, 5 ni, 7 lapis. Okey. Dia terima berapa elektron? Dia terima 2 okay? So 2 negatif. Berapa ada oksigen? Ada 3. Okey, buat 3 lagi. Ni so lagi. So 2. Buat letak sini pun tak apa. Okey. Hak ni wajib lukis. Hak ni tak lukis pun tak apa. Tapi hak ni membantu awak lah untuk awak nampak. Okey, sebab dalam peperiksaan sebenar, dia tak bagi macam ni. Dia bagi bentuk yang cuba awak tengok dalam buku teks awak sekarang. Dalam buku teks awak tu pada muka surat ni. Bentuk yang dia bagi ni mencabar. Contohnya cuba awak tengok uji kendiri 5.2. Kan? Bila awak tengok uji kendiri 5.2 tu, soalan nombor 1. Cuba awak tengok uji kendiri 5.2 soalan nombor 1 tu tak? Dia bagi aluminium 13 proton dan fluorine 19 proton. Okey kelas? Okey Cikgu Afzan, sorry ambil masa sikit dah. Cikgu Afzan? Tak apa. Terus cikgu. Okey, contoh latih kendiri 5.2 tu, nampak tak? Dia bagi soalan yang mencabar tu. Dia bagi maklumat ke apa? Aluminium. Tak? Dia bagi ke apa? 13 proton. Lepas tu, fluorine. Fluorine dia bagi 9 proton. Nampak tak? Dia bagi. Lepas tu dia kata, tulis formula ion yang terbentuk daripada 2 atom tersebut. Okey, formula ion. So macam mana nak ingat formula ion? So awak pun ingat balik. Aluminium 13 proton. Maknanya elektron dia ada 13. Tak? 13 elektron. So kalau 13 elektron, susunan dia berapa? 2, 8, 3. So awak fikir macam ni. Macam mana dia nak stabil? Macam mana dia nak stabil? Mesti dia akan derma 3 je tak? Derma 3 dapat pahala. So aluminium adalah 3 positif. Sama ada awak hafal, saya suruh hafal tu, ataupun awak faham konsep ni. Cikgu ajar derma dapat 3 pahala.
Gitu ke cara dia sebenar? Bukan. Hak sebenarnya gini kelas. Aluminium, proton asal 13, elektron pun 13. Kita tahu bahawa proton charge positif, elektron charge negatif. Betul tak? So kalau masa dia jadi atom, dia neutral, kosong. Tapi bila dia derma elektron, ingat saya kata apa itu? Proton ni jadilah apa tu kiamat ke apa ke, dia tetap tak berubah tak. Dia duduk dalam nukleus 13 proton. So kalau saya dermakan elektron 3 tak, sebab susunan dia 283 nak capai kestabilan, so elektron dia jadi 10. Nampak tak? So sekarang ni siapa lagi banyak? Positif ke negatif? Positif. That's why dia positif 3. 3 positif. Itulah sebenarnya. Iaitu proton dah lagi banyak daripada elektron. Sebab tu dia bercharge positif. Tapi saya kata cara lagi mudah, awak ingat derma dapat pahala tak? Okey, fluorine. Fluorine 9. 9 proton maknanya elektron dia 9 juga. So kalau elektron dia 9, 27 kan? Fluorine 27. Dia tak cukup satu. Dia akan terima satu. Bila dia terima satu, nampak tak? Proton asal 9, elektron 9. Positif dengan negatif sama banyak kosong. So bila dia terima satu, proton tak berubah, elektron dia jadi negatif 9. So dia akan dapat dia negatif 10 sebab dia terima satu, dapat negatif 1. Okey. So sekarang ni, daripada sinilah kelas, bila awak nak jawab soalan tulis setengah persamaan tu, okey, tulis setengah persamaan ni untuk yang kita belajar, yang Cikgu Hafzan tunjuk tadilah. AL nak jadi AL3 positif. Tak? 3 positif. Itu setengah persamaan dia. So kita tengok mesti melibatkan elektron. Okey, asalnya dia tulis tolak sini. Dia tulis tolak, dia tolak berapa elektron? 3 elektron. Tapi saya dah bagi tahu dah tak? Dalam kimia tak boleh tulis tolak gini. Jadi awak bayangkan tolak tu pindah ke sebelah sana. Macam matematik lah. Sebab itulah dia akan jadi tambah 3 elektron. Macam fluorine pula daripada F, dia terima elektron. Yang ni tak apa, kita terima terus. Jadi F negatif. Okey? F negatif. Okey, hak C tu hak saya masukkan tu. Hak C, hak saya kata hak mencabar tu. So sekarang ni macam hak C tu kalau awak tengok. Tak. Dia suruh awak lukis. Dengan maklumat awak ada tak tadi AL3 positif awak ada maklumat tadi dan F negatif. Dia suruh awak lukis. So bila awak ada maklumat ni, awak boleh tahu berapa L perlu, berapa F perlu. So dalam kes ni hak perlu ialah AL kalau gabung dengan F dia akan jadi ALF3. So kat sini kita dapat idea bahawa kalau saya nak lukis mesti ada 1 aluminium dan mesti ada 3 F. Dan kalau awak lukis awak boleh buktikanlah 1 aluminium. Berapa susunan elektron bagi aluminium? 2, 8, 3 dah. Saya buat 1, 2, 3. Campur dengan F. F kena ada 3 ni. Betul ke F kena ada 3? F susunan dia 27 kan? 27. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. F 3. So 2. Banyaklah 7 habis masa banyak dah ni. So lagi sini. F. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so dapat tak? 3 ni, kelas kalau awak tengok, dia nak mencapai kestabilan 283, dia mesti derma ke 3 ni. So dia derma satu segi sini. Hak ni gimana? Hak ni pergi sini. Okey, ada soal lagi tak? Hak ni pergi sini. Jadi hak ni akan capai susunan oktet 28 dan setiap fluorine akan mencapai susunan oktet juga iaitu 28 juga. Kalau awak lukis hak ni saja tak dapat markah dah. Hak penting kena lukis hak ni iaitu AL 28 tu. So dia derma berapa ni? 3 positif dan aluminium ni kahwin 3 dengan siapa? Dengan F. 28 juga. Setiap F negatif 1. Ni pun sama juga. F dia negatif 1. F dia negatif 1. Ni. So dapatlah hak ni. Hak ni hak penting ni. Sebab dalam buku teks memang ringkas. Terlampau ringkas sangat. Okey, sebab masa dah ambil lama sangat dah. Untuk covalent pun
Okey, sebenarnya banyak lagi saya nak terangkan. Cuma saya buat rumusan ni bukan apa untuk orang kata hak mana terlepas pandang, hak mana tidak lengkap tu saya nak bagi tahu terus. Hak dalam tak lengkap dalam buku teks lah, buku teks dia terlampau ringkas. Okey, so insya-Allah awak buat latihan ujikan diri tu. Okey, saya berhak juga untuk mengarahkan awak buat kerja ujikan diri 5.1 buat, 5.2 pun buat. Tak faham tanya dan awak hantar kepada Cikgu Hafzan awak kerja yang Cikgu Hafzan bagi tu kalau awak tak faham awak kena berusaha mencari jawapan tu dengan bertanya ke dan sebagainya. Okey Cikgu Hafzan, maaf banyak panjang sangat dah. Okey. Okey, itu saja. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu, untuk hari Selasa nanti kan ada kelas sekali. Sekali lagi. Rasanya cikgu ada lagi nak tambah-tambah tadi ke? Kalau saya tambah tu, okey, sekarang ni nak tanya pelajar. Pelajar faham tak apa hak cerita tadi? Boleh faham tak? Faham cikgu. Faham tak? Kalau tak faham, saya ulang balik. Cuma tadi saya cuba cerita tu sebab saya pun kira ni first year saya ajar KSSM kimia ni. Dan bila saya tengok buku teks ni saya terkejut kata, kenapa ringkas sangat? Tak, dia tak tunjuk hak untuk soalan di mana kalau lebih daripada satu atom kan, macam contoh tadilah magnesium dengan klorin tu dia jadi MgCl2 kan. Dalam buku teks dia hanya contoh one by one saja. Cation pun satu, anion pun satu. Dia tunjuk one by one. Dia tak tunjuk yang benda yang lebih kompleks. Contohnya aluminium oksida kena ada 3 cation, kena ada 2 cation, kena ada 3 anion kan. Dan contoh last sekali tadi saya ambil daripada buku teks sendiri tapi daripada soalan. Dalam soalan dia tunjuk tak? Dalam soalan dia tanya. Dalam contoh dia tak tunjuk. Yang tu masalah tu. Itu kena perhati. Lepas ni kita kena tengok soalan hak ditanya dengan hak kita nak tengok budak tu biar sejajar ataupun selari supaya pelajar tidak terkejut. Kan? Okey, tak apa. Untuk hari Selasa ni awak teruskan je. Tak apa, tak ada masalah. Kata covalent tu biar pelajar fahamkan sendiri. Kalau dia tak faham, dia akan bertanya secara berkala lah. Tak perlu saya nak ulang balik benda tu. Benda awak dah bagi tahu dah. Cuma pelajar tu dia akan lebih faham bila dia jawab soalan. Macam tadilah kalau dia jawab kendiri 5.2 tu, automatik dia terjumpa soalan ni. Dia tak boleh buat, dia akan tanya Cikgu Hafzan. Cikgu Hafzan akan cerita cara nak selesaikan tu lah. Daripada situlah dia tahu. Okay. Cuma saya ni just macam kata nak bagi nampak lagi lah. Itu saja. Okay. So hari Selasa ni awak sama terus lah. Hari Selasa pagi lah pukul 40. Biasanya untuk pagi tu saya buat ni lah untuk aktiviti macam Kahoot kau. Bagi refresh balik. Boleh. Sebabnya kalau boleh kalau kita nak teruskan by topik straight forward tak best juga sebenarnya. Tepu. Biar kita macam recall balik benda-benda yang dia dah belajar. Supaya dia boleh apply. Takut ada pelajar dia rasa tertekan sebabnya hak ni pun tak faham, tiba-tiba nak masuk hak lain pula. Dia jadi jeng. Jadi kita cuba recall hak ni. Hak ni bab 5 ni bab penting. Awak kena faham tak? Kenapa dia membentuk ikatan? Tak, macam saya lah membentuk ikatan perkahwinan. Kenapa saya membentuk ikatan perkahwinan? Sebab saya gelenyah. Tak, sebab saya nak bina keluarga bahagia. Sama juga dengan atom. Dia membentuk ikatan tu sebab nak mencapai stabil. Dia nak mencapai kestabilan. Kepulian 18 tak perlu mikir pasal tu. Kepulian lain dia perlu berfikir macam mana dia nak mencapai kestabilan, kena melakukan ikatan kimia. Dan ikatan kimia tu kita kait balik dengan bab 3 itu. Dulu awak buat formula. Sekarang baru nampak. Patutlah kalau magnesium klorida bergabung ada Mg, ada 2 Cl. Formula aluminium oksida. Dulu belajar buat formula Al2O3. Bila dalam bab 5 ni baru nampak. Patutlah kena ada 2 aluminium, kena ada 3 oksigen. Barulah dia pindah elektron tu sedia molek belakang. Hot stabil dua-dua. Baru nampak kan? Itu kaitan dia. Biar pelajar boleh kaitkan dengan pelajar belajar tu. Okey. Tadi hak Elma jawab bodu tu pun saya pun peminat bodu kan. So
Kalau saya bagi markah tinggi lah. Tapi kat situ cikgu nak uji pelajar. Cikgu Hafzan nak uji pelajar. Ingat balik tak pelajar belajar bab itu kan? Kita belajar bab 18. Kumpulan 18 tidak akan berkongsi ataupun bertindak balas dengan mana-mana unsur. Jadi kat situ tu bagus cikgu nak uji, Cikgu Hafzan nak uji ingatan pelajar. Cuma pelajar ingatkan budu ya. Tak apa, tak ada masalah. Cuma gitu deh. Setiap kali lepas ni kalau cikgu tanya tu mesti cikgu ada nak sesuatu untuk pelajar remind ataupun ingat balik benda yang dia belajar. Bukan cikgu tanya saja-saja. Itu yang bagus lah Cikgu Hafzan buat gitu supaya pelajar sentiasa diingatkan. Okey, baik-baik. Okey, pelajar-pelajar tak ada nak tanya-tanya cikgu ke? Nak tanya gapo-gapo. Masa ni. Takut mana hot topik macam tadi pun cikgu mana pun terlengkap dah tu. Kalau bagi saya lah. Kalau saya jadi student balik. Ada ke? Tak ada. Kalau tak ada kita tamatlah kelas kita. Lagipun masa kita ambil ni lama dah ni. Kalau tak ada, terima kasih untuk kelas hari ni. Terima kasih juga untuk Cikgu Manah. Bolehlah bersurai. Rehat-rehat. Kejap. Kehadiran.